Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Semua pelajar kimia tingkatan 4. Okey, pelajar kimia tingkatan 4. So, hari ini kita nak sambung. Saya nak sambung untuk bab 6. Kita dah habis bab 5. Dah bab 6. Bab 6, dalam bab 6 ini, dalam bab 6 ini, dalam 46 ni kita akan belajar dalam untuk asid, base dan garam. Bab ini sebenarnya, dalam bab ini sebenarnya bab yang paling panjang. Bab yang paling panjang untuk tingkatan 4. Sebab tu cikgu lompat hari tu pergi bab 8. Bab 8 dia pendek je. Bab 6, untuk bab 6 apa yang akan kamu belajar? Dulu dalam KBSM dia akan pecahkan asid base ni satu bab, garam ni hanya satu bab saja. So ada dua bab sebenarnya dalam ni. Tapi untuk KSSM ini kamu kena belajar in one chapter. Dalam satu bab, asid, base dan garam. Kira hebatlah, dah dikompakkan di dalam satu bab. Di dalam satu bab. So kita tengok yang pertama. Peranan air dalam menunjukkan keasidan. Nilai pH, kekuatan asid dan alkali, sifat kimia, kepekatan larutan aqueous, larutan piawai, penetralan garam. Dan ni sampai 6.7 asid base saja. Masuk saja 6.8 sampai 6.11 semua tentang garam. Semua tentang garam. Yang ini asid base saja, yang bawah ini untuk garam. So yang inilah yang akan kamu belajar. Sebenarnya dalam bab garam ni nampak je sikit. Tapi subtopik kat dalam tu point-point dia terlalu banyak dan terlalu banyak benda yang perlu kamu hafal, dan bab inilah bab yang terlalu banyak untuk eksperimen. So kita belajar untuk PDPR ni tak ada eksperimen dah. So bila tak ada eksperimen, maksud naik sekolah nanti kita kena terus kepada eksperimen bab 6. So kita pergi kepada 6.1. 6.1, peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. So kamu dah belajar sebenarnya dalam masa tingkatan 1, 2, 3 kamu dah belajar dah. Apa itu larutan yang berasid, apa itu bahan yang bersifat asid, apa itu bahan yang bersifat alkali. So kalau kita tengok situasi yang ini, limau. So limau adalah bersifat asid. Ubat gigi adalah bersifat alkali. Jom kita tengok apa yang didefinisikan untuk asid dan base ini. So asid, apabila asid dilarutkan di dalam air, atom hidrogen dalam molekul air akan dibebaskan sebagai ion hidrogen. Maksudnya sesuatu asid itu akan menunjukkan sifat asid dia apabila dia dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Untuk menghasilkan ion hidrogen. So ini adalah yang kamu perlu salin dalam nota kamu. Yang ini saja dalam kotak ni. Apa maksud asid? Ya Allah, tebalnya. Apakah yang dimasukkan dengan asid? So asid. So tulis dekat situ maksud asid. So apa itu asid? So bahan kimia yang mengayon. Bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So asid akan menunjukkan sifat asidnya apabila dilarutkan di dalam air. Ingat, kalaulah semata-mata dia adalah dalam keadaan pepejal, dia tidak akan menunjukkan sifat asid. Maksudnya kalau kamu uji dengan kertas litmus, so you know that kertas litmus kalau uji dengan bahan yang berasid, warna biru akan bertukar menjadi merah. Betul? Tapi kalau tanpa ada air, unsur air, asid tersebut dia tidak akan menukarkan kertas litmus tersebut. Kenapa? Sebab tak wujudnya unsur hidrogen, ion hidrogen. Dia kena wujud ion hidrogen, dia kena form present ion hidrogen, barulah dia menunjukkan sifat asidnya.
Okey, so kalau kamu tengok sini, okey, dalam asid hidroklorik, okey, dalam asid hidroklorik, okey, dalam asid hidroklorik kita ada ion hidrogen. Okey, bila kamu masukkan ataupun dissolve dia dalam air, larutkan dia dalam air, so ion hidrogen dan ion klorida akan terbentuk. Ion hidrogen dan ion klorida akan terbentuk. Okey, contoh pula kalau asid nitrik. Okay, asid nitrik apabila dimasukkan di dalam air, so dissolve dalam water, okay, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan ion nitrik. Maksudnya dia akan dissociate. Dissociate tu maksudnya dia akan pecah menjadi ion-ion. Sebab itulah kalau lah kamu ni pelajar kimia lah okay, sebenarnya kamu boleh membayangkan. Okay, tengok je air parit tu, kamu akan nampak, oh ada ion hidrogen, ada ion hidroksida. Itulah pemikiran pelajar sains tulen. Sebenarnya begitu. Okay, so dalam unsur hidrogen tadi, okay, air tadi, so dia akan dissolve di dalam air. Dia akan melarut di dalam air. So ion hidrogen ini dia akan attach dengan molekul air. So bila dia attach dengan molekul air dekat sini, so klorida akan keluar. Okay, so ini dah kita panggil dia ion hydroxonium. Okay, ion hydroxonium ni pun adalah akan menunjukkan sifat asid. Okay, dia adalah sama dah macam ion hidrogen. Okay, kebesan dan asid. Kebesan asid. Alamak. Saya kalau bahasa Melayu saya tu sikit. Okay, tak apa dah. Basicity. Okay. So, kebesan asid merujuk kepada, okay, maksudnya tahap pelik kan namanya kan. Tapi kalau English tak silap saya, basicity acid. Dia tahap asid. Dia tahap asid ni maksudnya kekuatan asid tersebut. So, kamu cikgu dah ajar tadi bahawa bila sesuatu asid tu dia akan mengion di dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. So, banyak mana ion hidrogen yang akan muncul, akan terion. So, kita tengok kepada jenisnya. Kita ada 3 jenis asid. Okay, yang ini pun kamu tolong buatkan dalam nota kamu. Yang ini, okay, yang ini dia asid. Okay, sambil-sambil tu salin, sambil-sambil tu dengar cikgu cakap. Okay, asid terbahagi kepada 3. Okay, yang pertama asid monoprotik. Okay, asid monoprotik. Okay, yang kedua asid diprotik. Yang ketiga asid triprotik. Okay, apa itu? So, asid mono. Okay, nama mono. Mono tu maksudnya satu. So, mono tu satu-satu apa cikgu? Dia akan menghasilkan satu ion hidrogen. So, contohnya HCl. Okay, cikgu tunjuk ya. Tunjuk HCl. So, kalau HCl, kalau kamu larutkan dia di dalam air, dia akan mengion, akan menjadikan satu ion hidrogen dan satu ion klorida. Ini yang kita panggil satu ion. Okay, kita tengok kepada kedua. Jenis yang kedua iaitu asid diprotik. Okay, asid diprotik maksudnya menghasilkan 2 ion hidrogen. Menghasilkan 2 ion hidrogen. Contoh yang dibagi adalah asid sulfurik. Okay, bagaimana cikgu? Dia menghasilkan 2 ion hidrogen. Okay, so tengok cikgu. So nanti buat nota, tolong buatkan include sekali dengan cikgu punya equation. Okay, boleh ya Aina? Okay, includekan sekali dengan cikgu punya equation. Baru 14 pelajar, 5 lagi pelajar tak ada, hilang. Okay, sulfuric acid. Okay, acid sulfuric. Okay, dia akan apabila mengion di dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan ion sulfate. Okay, kamu tengok dekat sini. H ada berapa? H ada 2. So, kamu letakkan 2 dekat sini. Ini bermaksud 2 mol ion hidrogen telah dibebaskan. Nampak? Sebab itu kita panggil dia sebagai acid diprotik. Okay, sebab itu kita panggil dia acid diprotik. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah yang ketiga. Okey, tolong ya nanti buat nota, tolong includekan sekali dengan saya punya equation ni. Persamaan ni. Kalau kamu tak includekan sekali,
nanti kamu tak faham bila buat nota. Nota tu kamu yang punya nota, so kamu kena faham lah. Okay, yang ketiga adalah asid triprotic. Okay, triprotic tu apa pula? Asid yang menghasilkan 3 mol ion hidrogen. Okay, bagaimana 3 mol ion hidrogen itu dihasilkan? Okay. So kepada pelajar yang baru masuk kelas saya, sila isikan link kehadiran ya. Okay. Jom kita buat sama-sama. Okay. H3PO4. Okay, bila dia mengion di dalam air, sama juga dia akan menghasilkan ion hidrogen. Dan satu lagi, dia mesti ada positif, dia mesti ada negatif. Okay. So PO4 3 minus. So dekat sini kamu nampak ada berapa? Ada 3. So maksudnya dia akan menghasilkan 3 mol ion hidrogen. Okay. So cikgu ulang lagi sekali, apa itu asid? Asid adalah bahan kimia yang apabila larut di dalam air, dia akan mengion, menghasilkan ion hidrogen. So maksudnya di dalam air sahaja dia akan menunjukkan sifat dia. Okay. Asid pula terbahagi kepada 3. Yang pertama, asid monoprotik yang akan menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Okay. Contoh HCl, asid hidroklorik. Kedua, asid diprotik, iaitu contohnya asid sulfurik, dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Bilalah soalan itu dia minta kamu evidence, dia suruh kamu buktikan kenapa kamu kata dia diprotik menghasilkan 2 mol. So inilah equation yang perlu kamu masukkan sekali. Okey. Ketiga, asid fosforik, asid triprotik. Okay. Asid triprotik ini bermaksud dia akan menghasilkan 3 mol hidrogen ion. Dia akan menghasilkan 3 mol hidrogen ion. Contoh asid fosforik. Okey. Jom kita tengok. Okey, yang seterusnya. Asid formik, okey, digunakan dalam penggumpalan. Asid formik HClOH, okey, yang ini adalah asid metanoik. Okey. Adalah suatu asid diprotik. Mengapa? Mengapa dia kata? So cubalah kamu buatkan dia punya persamaan. HCOOH, okay, bila dia larut di dalam air, dia akan menghasilkan HCOO minus tambah H plus. H plus. Okay. So sepatutnya, kenapa dia kata sini asid diprotik? Dia adalah asid monoprotik sebenarnya, bukan diprotik. Okay, sebab nampak sini ion hidrogen yang terhasil. So alkali. So buku kadang-kadang bukan semua buku yang betul. Buku tingkatan 4 kimia ni banyak salah ya. So kita kena hati-hati ya. Okay. Alkali. Okay, jom kita tengok nota tentang alkali. Okey, alkali. Apa itu alkali? Alkali ialah base. Okey, base bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. So oksida logam dan hidroksida logam merupakan base. Okey, maksudnya apa-apa oksida logam. Okey, contohnya magnesium oksida, zinc oksida, ferrum oksida, lithium oksida. Ataupun hidroksida logam. Hidroksida logam ni contohnya kalsium hidroksida, magnesium hidroksida. Maksudnya metal ataupun logam, dia akan bertindak balas dengan ion hidroksida. So semua itu adalah base. So kenapa? Sebab dia boleh bertindak balas dengan asid. Okay. Base yang larut di dalam air. Okay. Base yang larut di dalam air disebut alkali. Okay. Maksudnya sekarang ni semua alkali adalah base. Okay. Semua alkali adalah base. Dan bukan semua base adalah alkali. Kenapa? Sebab base yang larut di dalam air sahaja kita panggil alkali. Base yang larut di dalam air sahaja kita panggil alkali. Tapi yang tak larut dalam air kita panggil tetap dia adalah base. Okay, maksud dia macam ini. Okay, maksudnya kita mudah belajar matematik kan. Okay. Maksudnya bukan, apa cikgu cakap tadi? Bukan semua base adalah alkali. So maksudnya bukan semua base adalah alkali. So maksudnya base ni dekat luar, dalam tu ada alkali. Maksudnya alkali ni hanya untuk yang larut di dalam air sahaja. Okey. Kalium hidroksida
natrium hidroksida. Okey, dia merupakan alkali sebab dia larut di dalam air. Okey, apabila pelet ataupun natrium hidroksida dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion natrium dan ion hidroksida yang bebas bergerak. Okey. So maksudnya dekat sini apa cikgu? Okey, maksudnya macam ini. Okey, apabila natrium hidroksida. So you know that natrium hidroksida is one of the alkali. Okay, so that's NaOH. Bila kamu larutkan di dalam air, dia akan pecah jadi ion. Okay, bila dia pecah jadi ion apa yang terhasil? So ion yang terhasil adalah ion natrium dan ion hidroksida. Okay, ion natrium dan ion hidroksida. So hidroksida inilah yang menunjukkan, okay, ion hidroksida inilah yang menunjukkan sifat alkali. Okay, maksudnya sama juga konsep dia. Mana-mana alkali nak menunjukkan sifat asid, dia mesti larutkan di dalam air. Samalah juga macam asid. Asid pun sama. Dia nak tunjukkan sifat asidnya, dia mesti larut di dalam air. Okay, dia mesti larut di dalam air. Okey, kemudian. Okay, so itu tadi atas tu tak payah salin. Yang ini terus kepada definisi. Okay, ini adalah definisi untuk alkali. Okay, apa itu alkali? So alkali adalah bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. So betul lah cikgu cakap tadi. Alkali bahan ni kimia. Bila dia berlarut dalam air nak menghasilkan ion hidroksida. Okay, kemudian okay, apa yang berlaku? Okay, apakah yang berlaku kepada molekul amonia apabila gas amonia dilarutkan di dalam air? Okay, mengapa amonia aqueous terhasil merupakan suatu alkali? Kenapa dia sebut amonia tu alkali? Tapi padahal dia macam mana dia boleh disebutkan alkali? Sebab okay, bila dia larut di dalam air, okay, satu ion hidrogen daripada air akan attach kepada amonia. So dia akan menghasilkan ion amonium. Okay, so yang tinggal adalah OH minus. So OH minus ini adalah yang menunjukkan sifat alkali. Okay, bila larut dalam air. Ingat ya, bila larut bahan kimia yang larut di dalam air menghasilkan ion hidroksida. Itu adalah maksud alkali. Okay, maksud asid tadi pula, asid ialah bahan kimia yang larut di dalam air menghasilkan ion hidrogen. So sekarang kamu dah belajar dua term asid, maksud asid dan maksud alkali. So ingat tak cikgu hari tu kata, okay, apabila ada jenis definisi tolong buatkan dalam satu kertas yang kamu lipat-lipat. So daripada bab 1 nanti sampai bab 8 kamu dah ada definisi sahaja dalam tu. Okay, so biar mula daripada sekarang. So nanti masa SPM kamu tidak akan terkejar-kejar. Okay, so kita pergi kepada kegunaan. Sebenarnya kegunaan asid alkali, okay, ni asid base dan alkali ni banyak sangat digunakan dalam kehidupan kita je tak perasan. Okay, selalunya kalau kamu sehari-hari kamu gosok gigi, so ubat gigi itu adalah bersifat alkali. Okay, sifat gigi adalah bersifat alkali, so dia akan menetralkan asid dalam gigi. So dia akan menetralkan asid dalam gigi. Okay, sama juga cuka. Okay, cuka dia akan digunakan untuk buat jeruk cili. Okay. So lagi banyak lagi lah. So kamu boleh bincangkan dalam kumpulan. Okay. Apa kegunaan asid alkali di dalam kehidupan lagi. Okay. Okay, yang inilah yang cikgu bising tadi. Peranan air di dalam menunjukkan sifat asid dan sifat alkali. Contoh. Okay, contohnya dia kata situasi ni. Dia kata, mak dia kata, sabun ni baru keluarkan, kenapa dia tak rasa licin? Lepas tu mak dia kata, cuba kamu basuhkan dengan air. Licin lah mak. Maksudnya apa? Maksudnya sabun tersebut sudah menunjukkan sifat alkalinya apabila kamu tindak balaskan dengan air. Okay. Kemudian, okay, nanti kita, sebab cikgu kata, bab ni memang banyak eksperimen. Okay, eksperimen yang pertama kita akan buat mengenai sifat peranan air dalam menunjukkan sifat asid. So nanti kita akan ambil beberapa bahan kimia kita, asid oksalik. Okay, dan yang pertama kita nak larutkan, tengok dalam adakah dia akan menukarkan ketak limas biru jadi merah. Kalau pepejal.
Kalau pepejal tadi, asid tadi campur dengan air, adakah dia akan menukarkan ke litmus? So kamu dah tahu dah sebenarnya jawapan sebab kamu dah belajar. So kita nak buktikan melalui eksperimen. Okay. So asid akan menunjukkan sifat apabila kehadiran air disebabkan oleh kehadiran ion hidrogen. Ion hidrogen ini akan menunjukkan sifat keasidan yang mana warna biru ketat litmus akan bertukar menjadi merah. Tanpa air, maksudnya tak ada air, asid tersebut dia wujud dalam keadaan molekul, bukan dalam keadaan ion. So ion apa yang kita nak? Kita nak ion hidrogen. So ion hidrogen tak hadir kalau dalam keadaan pepejal sahaja. So ketat litmus pun tidak akan menukarkan color dia. Kemudian pun kita akan uji juga dengan nitral hidroksida. Yang pertama kita nak uji sama ada dalam keadaan kering, dalam keadaan solid akan menukarkan tak kertas merah kepada biru. Tadi biru kepada merah itu sifat asid. Sekarang ni kita nak tengok sifat alkali merah kepada biru. So bila larut dalam air, adakah dia akan menukarkan ketat litmus? So kamu dah belajar tadi. Air memainkan peranan dalam menunjukkan sifat asid dan sifat alkali. So nanti kamu akan buat juga. So sama juga yang macam tadi. Alkali dia akan menunjukkan sifat kealkaliannya. Apabila larut dalam air. Sebab apa? Sebab terhasilnya ion-ion. Ion apa? Ion hidroksida. Ion hidroksida ni, kalau dia dalam keadaan pepejal, dia tak, ion hidroksida ni dalam keadaan molekul. So dia tidak bebas bergerak. So tiadalah wujudnya unsur ion hidroksida. So dia tidak akan menunjukkan sifat alkalinya dan tidak akan menukarkan kertas merah kepada biru. Itu dalam keadaan pepejal. Tapi kalau dalam keadaan cecair, dia akan menunjukkan sifat alkalinya, maka ketat litmus akan bertukar daripada merah menjadi biru. Sebab apa? Sebab kehadiran ion hidroksida, yang mana dia bertanggungjawab untuk menunjukkan sifat alkali. So warna kertas merah akan bertukar menjadi biru. So tanpa air, gas amonia pun wujud dalam keadaan molekul. So dia tidak akan menghasilkan ion hidroksida dan ini bermakna ketat litmus tidak akan ditukarkan menjadi biru. Kalau soalan kata what the changes, apakah perubahan ketat litmus? Bertukar menjadi biru. Tak boleh. Kamu kena cakap before and after. Bertukar menjadi daripada merah menjadi biru. Tak boleh you say about the after saja. Kamu kena sebut tentang sebelum dan selepas. So kita pergi kepada uji kendiri 6.1. Sarah, boleh tolong bagikan saya tak? Jom kita buat. Tulis dulu. Sarah nombor 1A. 1B adalah Aina. Tolong bagi saya apakah yang dimaksudkan dengan asid dan alkali. Asid bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. TP3 untuk Sarah. Terima kasih Sarah. Aina, alkali. Bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Good. Terima kasih. TP3 juga untuk Aina. So maksudnya kamu faham. Bagaimanakah, apakah yang cikgu ajar maksud alkali dan asid. Apa ni dia kata? Asid karbonik merupakan asid mineral. Terangkan. Apakah kebiasaan? Kebiasaan ni maksudnya dia ni monoprotik ke, diprotik ke, triprotik. So ini kamu dah sahabat-sahabat. So bagaimana kamu nak uji dia? So kamu buatlah H2CO3. Bila larut di dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan ion karbonat. So sini ada dua, so letakkan di sini dua. So kalau dia menghasilkan dua ion hidrogen, apabila dia menghasilkan dua ion hidrogen, dia monoprotik, diprotik ataupun triprotik. Siapa dapat jawab? Diprotik. Good, diprotik. Sebab dia menghasilkan 2 mol ion hidrogen. So kamu boleh buat jawapan diprotik acid.
Saya ni dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Acid diprotic. Okay. Dah siap. Okay. Tengok pula. Cikgu, sebab pencuci ialah bahan beralkali. Kenapa ketal limas merah tidak bertukar menjadi biru? So apa kesilapan yang dilakukan oleh Khairul dalam uji kaji dia? Apa yang dia salah? Apa yang dia salah, Syafiqah? Kenapa ketat limas dia tak tukar jadi biru? Sebab dia tak larutkan dalam air. Ya, dia tak larutkan dalam air. So macam mana kita nak bantu dia untuk larutkan dalam air? So dia kena larutkan dalam air lah. So kalau larutkan dalam air, apakah yang terhasil, Syafiqah? Kertas litmus tu dia bertukar kepada warna biru. Ya, apa yang terhasil? Ion apa yang terhasil? Ion hidroksida. OH minus iaitu ion hidroksida. Pandai. Okey. So ion hidroksida akan terhasil apabila sabun dilarutkan di dalam air. Okey, dia akan menunjukkan sifat alkali. Ini bermakna kertas bilik merah akan bertukar menjadi biru. Okey, faham ya? So terjawablah soalan 6.1. Okey, boleh ya semua? So, cuba kamu tengok buku kerja. Okey, tolong tengok buku kerja. Okey, start daripada muka surat 109. Okey, muka surat 109. Okey. So, saya tunjukkan satu, yang lain tolong buatkan. Okey. Saya tunjuk yang bawah sekali. So, saya nak tunjuk yang bawah sekali. CH3. Yang lain tu saya rasa kamu dah pandai. CH3COOH. Okey. Akan jadi, dia adalah asid lemah. So asid lemah dia punya arrow ni kena 2. So bila dia ionize ataupun mengion di dalam air, dia akan menghasilkan CH3, COO- dan hidrogen ion. Dia akan menghasilkan 2 ni lah. So nanti kamu boleh buat. Kalau fosforik tadi pun cikgu dah tunjuk, sulfurik pun cikgu dah tunjuk, nitrik pun cikgu dah tunjuk. So saya nak tanya Sarah. Sarah, nitric acid tu berapa ion hidrogen yang terbebas? 1. 1. So dia apa? Jenis asidnya apa? Monoprotic. Pandai. Okey. Aina, sulfuric acid akan menghasilkan berapa ion hidrogen? 2 ke? 2. So apa jenis asid dia? 2 protik. Diprotic. Diprotic. Okey, Syafiqah. Phosphoric acid akan menghasilkan berapa ion hidrogen? 3. 3. Nama dia asid apa? Asid triprotic acid. So kalau cikgu punya ethanoic acid ni mono ke di ke tri? Monoprotic. Monoprotic sebab menghasilkan 1 ion hidrogen. Okey. So untuk yang bawah punya tadi pula, mengenai page 109, dia kata contoh base. Dekat situ dia cikgu bagi contoh lah. Nanti kamu buat sendiri ya. Cuprum oksida tidak balaskan dengan sulfuric acid. So kalau dapat sahaja soalan begini, so macam mana nak jawab? Kamu tindak balaskan ataupun ada pelajar yang dapat jawab ni. CuO tindak balaskan dengan H2SO4. So kalau tindak balas begini, tengok ya betul-betul cikgu buat. So nanti bawah tu kamu kena buat sendiri. Cu ini dia akan combine dengan sulfate dekat sini. So dia akan menghasilkan CuSO4. Cikgu, mana cikgu tahu? Sebab itulah tujuan kita belajar bab 3 mengenai ion. Cu charge dia 2+,
sulfate charge dia 2 minus. So boleh tak combine? Boleh tak simplify jadi CuSO4? Ya cikgu. Okay, so akan menghasilkan H2O. Okay, so agak-agaknya lah kan. Nah ini cikgu nak tanya. Okay, zinc pula. Zinc hydroksida. Tindak balaskan dengan asid hidroklorik. So agak-agaknya apakah bahan yang akan terhasil? Siapa dapat jawab? Zinc klorida. Apa formulanya zinc klorida? ZnCl2. Pandai. ZnCl2 dan satu lagi adalah H2O. pandai H2O. So seimbangkan, dekat sini ada 2, so kita letakkan 2 dekat sini, so 2 pun letakkan dekat sini. Dah siap. Okay. So dah siap page 109. Okay, yang untuk 110. Okay, untuk 110 pun kamu boleh buat sendiri. Okay, saya tunjukkan satu je. Okay, saya nak tunjukkan amonia. So amonia, okay, yang lain saya rasa kamu boleh buat. Okay, NH3 tindak balaskan dengan air. So dia adalah asid lemah, so dia akan, nanti kita akan belajar ya. 2, kenapa cikgu? 1 arrow, tadi cikgu buat 2 arrow. Nanti kita akan belajar kenapa. Okay. Kemudian dia akan menghasilkan 1 ion hidrogen akan attach kepada amonia. So dia akan jadi NH4, ion amonium. Okay, dan tinggallah hidroksida ion. Okay, so apakah formulanya? Apa itu formula? Oh ya ini. Okay, tak ada apa berkena. So kamu boleh buat. Okay, so siapa dapat jawab untuk bahagian formula kimia? Okay, yang pertama cikgu nak tanya cuprum 2 oksida. Apa formula cuprum 2 oksida? Ini nak Cu2O. Cu2O. CuO2 kan? Salah. CuO. CuO. Cu charge dia 2, O pun charge dia 2. So boleh simplify? Boleh. So CuO. Aina tak dapat jawab. Sarah dapat jawab. Okey, cepat-cepat kita buat quiz. Okey, kemudian cuprum 2 hidroksida. Siapa dah jawab? Cuprum 2 hidroksida. Cu charge dia 2+, hidroksida charge dia minus. So apakah formula dia? CuOH2. CuOH2, ya. CuOH2. Okey. Zinc hidroksida. Zinc charge dia 2+. Hidroksida charge nya negatif 1. So formula Zn OH. Zn in bracket OH. Zn dalam bracket OH2. Wah. Zn ni charge dia 2. Hidroksida charge dia 1. Okay, so cikgu tinggalkan untuk kamu aluminium oksida, lead 2 hidroksida dan magnesium oksida. Cikgu nak buatkan untuk potasium oksida. Okay, potasium oksida formula dia adalah K2O. So kalau K2O ni, okay, cikgu tunjukkan dia. K2O, okay, kalau kamu tindak balaskan dengan air, okay, yang pertama dia akan menghasilkan molekul produk dia adalah potasium kalium hidroksida. So kalium hidroksida, so kita balancekan. So macam mana kita nak ionizekan dia? So kamu buat balik, salin balik KOH tadi. Salin balik KOH. Okay, bila dia larutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion K plus dan ion hidroksida. So ini yang menunjukkan dia adalah sifat alkali. Okay. Sama juga dengan natrium oksida. Okay, natrium oksida kamu buat dulu. Okay, tindak balaskan dengan air, dia akan menghasilkan natrium hidroksida. Kemudian natrium hidroksida kamu larutkan dalam air, dia akan mengion menjadi ion natrium dan ion hidroksida. Okey, Sarah, faham tak Sarah? Ke laju sangat? Faham.
Faham kan? Kalau oksida je kamu kena larutkan dulu dalam air untuk menghasilkan hidroksida. Okey, kemudian barulah kamu ionkan dia, mengion sepenuhnya. Okey. So dah siap P110, kita pergi kepada P111. Okey. So asid akan kekal dalam bentuk molekul, okey, kalau dia tak larut di dalam air. Okey. Pergi kepada P112. Okey, semua orang buka buku. Okey, molekul hidrogen klorida dalam propanon. Okey, propanon ni bukan air. So boleh tak dia mengion? Aina, boleh tak hidrogen klorida mengion dalam propanon? Propanon zat organik tidak. So dia dalam tidak boleh mengion. Dia hanya boleh mengion di dalam air. So molekul hidrogen klorida dalam air dia akan mengion. Okey. So tengok contoh yang bawah pun sama juga. Okey, dia wujud dalam molekul. Okey, yang ini pun kamu boleh buat. Okey, example 3 pun kamu boleh buat. Okey. Peranan air pun sama. Okey, kemudian peranan air pun tadi cikgu dah buat. Okey. Kita tengok yang ini P114 ini mengion separuh. Ini. Okey. Saya rasa bawah ni dia dah belajar. Ajar. Kita nak belajar 2 subtopik nanti. So kita cuba untuk belajar nilai pH dulu. Okey. Sebelum tu, kamu boleh tengok P113 buku kerja. Okey, buku kerja, kalau saya bagi hint je lah, dia mesti mengion dalam air. Kalau dia dalam keadaan kering, glasial tadi, dia tidak akan melarut di dalam air. Okay, so untuk P113 bagi saya kamu tak ada masalah untuk buat sendiri. Okay. Kalaulah saya tengok contoh 2, gas amonia dilarutkan dalam propanon dan dalam air. So kalau kamu tengok ya, kalau dia dalam propanon dia tidak akan mengion. Okay, tapi dalam amonia gas dalam air dia akan mengion, tapi dia mengion separuh. Sebab itu cikgu punya simbol tadi macam ini. Yang ini kita akan belajar dalam point 6.3. 6.3 kekuatan asid dan alkali. Okey, kita akan belajar dalam itu nanti. Okey. So yang ini kamu boleh buat. Okey, kemudian ini eksperimen. So, eksperimen pun boleh cuba buat. Okey, kalau boleh buat untuk hipotesis semua. So kita pergi kepada nilai pH. Okey, nilai pH. Okey, tengok page 143. Okey, 143. Okey, nilai pH. Okey, nilai pH. Okey. Macam pernah tak tengok kertas litmus yang ada warna-warna dia, warna biru, hijau tu semua? Itu namanya penunjuk universal. Penunjuk universal. Kalau kamu celup je dah kamu akan tengok berapakah perubahan dia. So sebenarnya kalaulah air yang biasa, yang neutral, yang biasa, dia punya pH, nilai keasidan dia adalah 7. Nilai dia 7, neutral. So dia tak ada apa-apa. Okey, jom kita tengok apa yang dikatakan dalam ni. Okey. Dia kata, abang, apa yang abang tengah lakukan? So abang dia ni tengah buat, dia nak uji sampel air ni berapa pH dia. Okey. So skala pH, dalam ini punya nota, tulis 6.2 nilai pH. Yang ini kena salin. Nanti kamu buatlah. Ini adalah skala pH. Yang tengah-tengah ini kita panggil dia neutral. Kita panggil dia neutral, pH 7. Ini adalah pH 7. So pH 7 ni adalah berkeadaan neutral. Tapi daripada pH 1 sampailah pH 6, dia adalah kurang berasid. Tapi kalau dia punya nombor makin kecil, start daripada 1, 2, 3 ni, dia adalah asid yang kita kategorikan sebagai asid yang kuat.
Okay, maksudnya dia semakin berasid. Okay. Tapi beza pula dengan alkali. Okay, kalau alkali semakin besar nombor pH tersebut, dia semakin beralkali. Kalau asid semakin kecil nombor tu, dia semakin berasid. Okay, ini kena buat. Okay, pH sama dengan negative log in bracket H+. Apa ni H bracket ni? Okay, ini adalah kepekatan ion hidrogen. Ini adalah kepekatan ion hidrogen. So, dengan menggunakan rumus ni, kita boleh kira nilai pH. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, sila sediakan kalkulator. Okey, sila sediakan kalkulator. Okey. Hitungkan nilai pH bagi asid HNO3 dengan kepekatan ion hidrogen 0.5. Okey, 0.5. Okey, so masukkan dalam formula pH sama dengan negative log. Okey, saya tahu tak fungsi negative log tu dekat mana? Kalau kalkulator, okey, cikgu ada kalkulator sekarang. Okey, kalkulator negative log, okey, dekat perkataan sini. Sini. Ini adalah log. Okey, log. So macam mana kamu nak buat? Okey, dia dah bagi kepekatan. So kamu masukkan di dalam rumus. So kamu masukkan negative log 0.5. So negative log 0.5. So kamu dapat ini 0.301. Okay, nampak tak cikgu tunjuk? 0.301. So kalau 301 tu jangan kira lah. Kamu hanya ambil pH dia adalah 0.3. Ini bermaksud asid ini asid yang kuat lah. Sebab nombor dia kecil. Okay. Yang ini pula dia kata tentukan kemolaran. Okay. Tentukan kemolaran ini maksudnya dia nak nilai ni. Dia nak nilai ni. Tapi pH dah dibagi. Okay. Bila pH dah dibagi, so kamu masukkan di dalam rumus. So masukkan ini. So yang ini pH sama dengan negative log H+. Okay. pH dah bagi 2. So letakkan 2 sama dengan negative log in bracket H+. So kamu nak H+ saja. So nak jadikan H+ saja. So maksudnya kat sini negatif tadi kamu bawa ke ada 2 jadi negatif 2.0. So nak dapat H+ saja macam mana? So semua tekan kalkulator ya. Okay. Shift log. Okay. Shift log negatif 2. So kamu dapat apa? 0.01. Itu kepekatan dia. So kepekatan dia adalah 0.01. Cikgu, kemolaran tu kepekatan ke? Ya, nanti kita akan belajar mengenai kepekatan. Dia ada calculation dah. So dia punya kemolaran dia adalah 0.01 mol DMQ. Okay. Yang ini untuk asid. Bagaimana pula dengan alkali? So untuk alkali sila salin formula ini. POH sama dengan negatif log OH. POH tu dapat daripada mana? POH tu pH tambah POH, okay, sama dengan 14. Okay, sama dengan 14. Okay. Okay, sama dengan 14. So, nak dapatkan pH sahaja, so 14 tolakkan dengan POH. So, kamu akan dapat nilai pH. Okay, so kita tengok contoh. Kalau buat dia belajar je rumus tapi tak buat contoh, tak adalah nak dapat. Okay, so diberi bahawa, okay, hitungkan nilai POH. Okay, kalau dia bagi nilai dia adalah 0.1. So untuk dapatkan dia punya nilai POH. So nak dapatkan nilai POH, masukkan dalam rumusnya ni. POH sama dengan negative log. Okay, dia dah bagi molarity dia adalah 0.1. So negative log, okay, tekan kalkulator. Semua orang kena cuba ya. Cuba tekan kalkulator. Kalau kamu tengok, dengar je cikgu cakap, kamu tak dapat. Okay, tekan negative log. Okay, in bracket negative 1. Salah. Negative log. Okay, negative log kamu buat 0.1.
So kamu akan dapat 1. Okay, 1. Okay, 1. So 1 ni, okay, 1 ni kalikan dengan negatif tadi. So kamu akan dapat, Okay, mula-mula kamu buat macam ni. Log 0.1. Kamu akan dapat negatif 1. Mula-mula kamu kira dulu. Kat kalkulator, tengok cikgu punya kalkulator. Okay, log 0.1. Tekan dulu. Log 0.1 kamu akan dapat negatif 1. So negatif 1 kamu kalikan dengan negatif sini. Okay, kalikan dengan negatif sini. So negatif jumpa negatif, positif. So nilai POH dia adalah positif. So maksudnya nilai POH dia 1.0. So nak dapatkan nilai pH pula macam mana? Dia bagi contoh lagi. So dia bagi molarity. So kamu kirakan lagi sekali. Molarity dia bagi 0.01. So tekan kalkulator. Log 0.01 kamu akan dapat negatif 2. So negatif 2 kalikan negatif. So kamu akan dapat 2. So 2 pula. Okay, 2 tu nilai POH. Yang ini adalah nilai POH. So nak dapatkan nilai pH, so tadi kamu dah belajar pH tambah POH sama dengan 14. So nak dapatkan pH, 14 tolak POH. So POH kamu dapat tadi berapa? 2. So 14 tolak dengan 2, kamu dapat 2. Okay. Dulu masa KBSM dia tak ada macam ini. Zaman kamu ni dah yang special. Okay. Tentukan kemolaran larutan lithium hydroksida. Kalau pH dia 12. So dia nak kemolaran. Kemolaran tu apa? Kemolaran tu yang dalam bracket OH minus tadi. Yang ini. Dia nak tahu ini. Ingat tak yang kita cari POH sama dengan log negatif log OH. Ke negatif kan? Negatif log OH. So nak dapat tu macam mana? Kamu ada rumus pH tambah POH sama dengan 14. So dapat pada sini dia bagi pH dia 12. So pH 12 tambah POH sama dengan 14. So nilai POH sama dengan 2. So dapat 2 POH tadi kamu masukkan dalam ini. Okay, POH kali 2. So 2.0 sama dengan negatif log. Kamu nak OH minus ni. So nak dapatkan OH minus ni macam mana? So nilai ini bawa ke sebelah sini. So maksudnya anti-log. Boleh tak? Anti-log 2. Dapat. Anti-log negatif 2. Okay. So, macam mana nak dapatkan nilai OH sini? So, nak dapatkan OH sini, kita tekan betul-betul macam cikgu ya. So, negatif ni kamu bawa ke sini. So, negatif bawa ke sini, so kamu akan dapat log OH sama dengan negatif 2. Cikgu mana dapat negatif yang ni daripada sini? So, nak dapatkan nilai OH saja. So, OH sama dengan anti-log. Okay, so anti-log negatif 2. Okay, anti-log tu maksudnya kamu tekan shift log. Shift log negatif 2. Shift log negatif 2 kamu akan dapat 0.01 nil. Okay, ini so kamu akan dapat 0.01 mol DM negatif 3. Okay. So tak apa. Nanti kita cuba lagi latihan. Ada banyak lagi latihan. Okay. So nilai pH ini okay, sebenarnya bilangan titik perpuluhan nilai pH berkaitan. Okay. Jika nilai kepekatan diberi adalah 2 angka, so sekiranya kamu bundarkan menjadi 2 titik perpuluhan sahaja. Okay. So tengok dalam ni ayat dia. Memandangkan nilai pH boleh dihitung berdasarkan kepekatan ion hidrogen dalam suatu asid atau kepekatan hidroksida dalam satu alkali, maka skala pH membolehkan kita membandingkan kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey,
hubungan antara kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida akan kamu belajar dalam eksperimen 6.3. Kita ada eksperimen, eksperimen lagi sekali. Kamu nak tengok kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. So yang ini kita kena guna pH meter. Betul. So kita kena pakai pH meter lah. So kita nak tengok berapa nilai pH dia berdasarkan kepekatan asid. So kamu dah tahu bahawa kalau kepekatan asid ni tinggi, maksudnya nilai pH dia akan jadi kecil. Take note dekat sini. Kepekatan asid tinggi, nilai pH rendah. Kenapa? Dia akan jadi asid yang kuat lah. Tapi kalau kepekatan dia adalah rendah, so maksudnya nilai pH dia akan tinggi. So maksudnya dia adalah asid lemah. Okay. So nanti sepatutnya kamu akan dapat nilai 0.1 lagi kecil berbanding nilai 0.01. Okay. So nanti akan dapat nilai pH. Kemudian sama juga ion hidroksida. Okay. Untuk ion hidroksida ni tadi kamu tahu bahawa so kalau semakin pekat alkali tersebut, okay, maksudnya makin pekat tu nilai dia 0.1. So nilai ni makin pekat, maksudnya kepekatan ion hidroksida dia adalah makin tinggi. So nilai kepekatan hidroksida semakin tinggi, maksudnya pH dia pun akan semakin tinggi. Ingat tak skala pH kita tadi? Makin besar nilai pH, makin kuat alkali tersebut. Maksudnya kalaulah hidroksida tu makin kepekatannya rendah, maksudnya pH dia akan dapat pun akan rendah. Rendah tu tak adalah rendah satu tu asid. Dia mesti antara 8, 9. So nanti pun kamu akan buatkan rekod menggunakan pH meter. Ini yang cikgu cakap tadi. So ini kena salin ya. Kepekatan ion hidrogen tinggi, nilai pH akan rendah. Kepekatan ion hidroksida rendah tinggi, nilai pH pun akan tinggi. Okay, so ini akan berkaitan. Okay, so ada 17 sahaja yang datang. So 2 orang lagi tak datang. So ingat ini. Ingat ni ya. Kepekatan ion hidrogen tinggi, nilai pH rendah. Kepekatan ion hidroksida tinggi, nilai pH pun akan tinggi. So dalam kepala otak kamu, kamu ingat bahawa skala pH tengah-tengah 7. Makin kecil, asid makin kuat. Nilai dia akan makin kecil. Okay, maksudnya kepekatan dia akan semakin, kepekatan siapa? Kepekatan ion hidrogen. Kenapa cikgu tak kaitkan hidroksida? Asid mah. Asid adalah ion hidrogen. Alkali. Alkali, apa tadi yang kamu kata? Alkali ialah bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidroksida. So dia kaitan dengan ion hidroksida. So maksudnya kepekatan ion hidroksida tinggi, nilai pH pun akan semakin tinggi. Okay, kebanyakan bahan yang dijumpai dalam kehidupan harian mengandungi asid ataupun alkali. So kubis bunga, okay, kubis ungu. Pernah tak jumpa kubis ungu? Aina, kau pernah tak jumpa kubis ungu? Sarah? Pernah, Bu. Pernah? Kita nak buat projek. Ya, ini adalah projek TBD kamu yang kedua. Kubis bunga ni, kubis warna ungu ni boleh berubah warna pada nilai pH yang berbeza. Okay, so ini adalah aktiviti kamu lah. So, kamu akan dibekalkan. Bukan kamu lah. So, kamu buat kat rumah. Okay, kamu sediakan air sabun, jus limau, teh tarik, air kopi, minuman karbonat dengan air pipe. Okay. Secara berpasangan, ukurkan nilai pH bagi bahan tersebut dengan menunjukkan penunjuk semesta yang dibekalkan. Okay, rekod nilai pH dah. Okay, sekarang ni dia kata, okay, sediakan penunjuk pH daripada kubis. Kubis warna ungu. Kubis ungu tu, okay, cari kat internet macam mana kamu nak cari pH. Okay, nak buat petunjuk pH daripada kubis bunga. Nanti cikgu akan bagi satu video dekat kamu. Kamu tolong buatkan video sama itu dan sila buatkan report. Okay, report nanti cikgu bagi bentuk report macam mana. So ini adalah salah satu projek PBD kamu. Cikgu projek lagi. Yelah, ini projeknya lagi best sebab buat eksperimen dekat rumah. Cikgu kalau saya tak ada yang benda-benda ni boleh. Kamu gunakan apa-apa lah. Contohnya ubat. Ubat pun ada yang beralkali.
Nanti cikgu akan bagikan senarai-senarai dia. Contohnya macam yang ni kan. Sabun, kat rumah ada sabun, air sabun, kat rumah ada jus lemon ke, air limau ke. Okey. Kita nak tengok, okey, bagaimana dengan menggunakan kobes bunga tu, adakah dia akan menunjukkan warna-warna yang ini. Okey. So nanti bentangkan hasil kerja kamu dengan membuat laporan, okay, dan menggunakan alat pengurusan grafik yang sesuai. So kamu boleh guna Canva ke, okay, untuk buat report. Okay, untuk buat report, okay, tampalkan, tak payahlah tampalkan, kamu buat video. Kamu buat video, tunjukkan dekat saya bagaimana nak buat penunjuk ni. Daripada kobes bunga warna ungu. Okay, kobes ini, okay, projek ni saya bagi masa sebulan. Okay, maksudnya cuti bulan 7 nanti sila hantar. Okay, paling lewat. Siapa, macam biasalah. Siapa yang hantar awal, ada bonus mark untuk kamu. Okay. Untuk keterangan lanjut, saya akan bagi lagi nanti ya. Jangan risau. Okey. Okey. Tulis rumus. Okey, tulis rumus tak payahlah. Okey, ujikan diri ni ya. So pH dah dapat sama dengan negatif log H plus. So ini rumus je lah nak kira pH asid. Okey, jom sediakan kalkulator. Okey, hitungkan nilai pH asid hidroklorik yang mengandungi 0.001 mol. So siapa cepat dapat? So ambil kalkulator sama dengan negatif log pula. Negatif ke? Dia tak ada negatif kan? Ada ke negatif ke? Ya, adalah Cikgu Ziana. Okey, negatif log, betul lah. Okey, negatif log. Okey, negatif log H plus. Okay, siapa dapat jawab? Negatif log 0.001. Okay, siapa dapat jawab? Negatif. Berapa pH? Kalkulator. Tak ada kos apa tak ada kalkulator. Sarah, apa jawapan? 3. 3, good. Okay, nombor 3. Tentukan nilai pH. Dia bagi kepekatan dia adalah 0.05. Maksudnya pOH yang dia bagi. Okay, so pOH sama dengan negatif log OH minus. So dapatkan nilai pOH dulu. So sama dengan negatif log 0.05. Log 0.05 dapat 1.3. Betul? 1.3. So pH tambah pOH sama dengan 14. So nak dapatkan nilai pH berapa? Siapa dapat jawab? 12.7 ke? Pandai. 12.7. 12.7. So kamu dah faham lah. Okay, macam mana nak kira pH, macam mana nak kira pOH. Boleh? So jom kita tengok buku kerja. Okay, tengok buku kerja, ada tak soalan yang tentang pengiraan? Oh lah, dia tak ada kira tentang pengiraan lah weh. Tak apalah. Okay, kita cuba jawab soalan page 117. Okay, 117. Okay, dia kata ini kekuatan asid. Ini bukan tentang pH. Ini tentang kekuatan asid. Kita tak bagi tentang pH tentang pH. Okay, tak apalah. Okay, yang ini tentang kekuatan asid. Okay, yang ini pun kamu boleh cuba buat. Okay, dan fahamkan maksud dia. Okay, sebenarnya ini yang kita belajar ini. Tapi dia buat kat sini 6.2 ni kekuatan. Patutnya 6.3 itu kekuatan, bukan 6.2. So dia tertinggal subtopik 6.2. Okay, dia tertinggal subtopik 6.2. Tapi tak apa, kamu boleh buat sebenarnya. Okay. Asid nanti kita akan belajar asid kuat dengan asid lemah. Okey, yang ini dia ajar sikit lah. Asid kuat tu dia kata yang mengion separuh. Bukan. Asid kuat adalah asid kuat adalah mengion sepenuhnya dalam air. Okey, mengion sepenuhnya. So nanti kita akan belajar yang dalam ni. Ke kamu nak belajar sekarang? Kamu ada 30 minit lagi. Lama lagi weh.
Okey, saya sampaikan asid lah, kekuatan asid. Okey, sebab 3 waktu kan. Okey, kita tengok 6.3. Okey, 6.3. Okey, 6.3 ni, okey, 6.3 ni tentang kekuatan. Kamu dah belajar yang ini sebenarnya. Cikgu dah laju sangat lah. Ya Inaya. Cikgu dah ajar laju sangat lah. Sampai kekuatan pula. 3 satu topik pula. Okey, yang ini kekuatan kamu dah belajar masa tingkatan 1, 2, 3. Okey. Cuma dekat sini apa yang penting adalah definisi lagi sekali. So tadi kita dah ada definisi asid alkali. So sekarang saya nak ajar mengenai definisi asid. Okay, asid terbahagi kepada 2. Okay, iaitu asid kuat dan asid lemah. Okay, yang tadi tentang kebesaran asid. Kebesaran asid. So yang ini tentang kekuatan asid pula. So asid ada 2, asid kuat dan asid lemah. So tuliskan dia punya nota untuk maksud saja. Okay. So salin ini ya. Asid kuat merupakan asid yang mengion lengkap di dalam air. Maksud dia, inilah yang cikgu cakap tadi, dia punya arrow ni ada satu je. Okay, bila dia mengion lengkap dengan air, maksudnya semua molekul HCl dalam air tu semua pecah-pecah-pecah. Pecah-pecah jadi apa? Dia pecah-pecah jadi ion hidrogen dan ion klorida. So dia akan menghasilkan ion hidrogen. Okay. Kepekatan ion hidrogen tu sangat tinggi kalau untuk asid yang kuat. So, asid hidroklorik adalah contoh asid kuat. Okay, dia akan mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Okay, tidak ada sebarang molekul yang wujud lagi. So, maksudnya macam ini. Okay, sini. Dalam satu molekul, cikgu cerita, cikgu kena lukis, nanti kamu tak tahu. Kita ada H, kita ada Cl. Macam banyaklah H ada Cl, HCl, HCl, okey. Bila kamu larutkan dalam air, okey, semua ini dia akan pecah. Semua, takkan satu pun tertinggal. Pecah jadi apa? Dia akan pecah jadi H+, Cl-, okay, H+, Cl-, H+, Cl-. So dia akan jadi ion-ion hidrogen. Ion ini dia akan mengion lengkap. Mengion lengkap itu maksudnya semua ion, semua molekul hidrogen klorida ni semua akan mengion, akan pecah menjadi ion hidrogen di mana kepekatan ion hidrogen tu tinggi. So saya ulang lagi sekali, pernah keluar dalam SPM. So kita ingat, asid kuat, maksud asid kuat. Asid kuat ialah asid yang mengion lengkap di dalam air. Kalau tak ada perkataan di dalam air, salah. Okay. Saya ulang lagi sekali. Asid kuat merupakan asid yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Tadi Sarah dah cakap mengenai maksud asid. Asid, Sarah kata asid ialah bahan kimia yang melarut di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Okey, asid kuat pula kamu tambah saja. Asid kuat merupakan asid yang mengion lengkap. Mengion lengkap, fully ionization. Fully ionized. Ataupun fully dissociate dalam bahasa Inggeris dia. Okay, asid kuat merupakan asid yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. So, kalau kamu tengok dia punya arrow ni hanya ada satu arrow sahaja. Maksudnya dia tidak akan berbalik. Yang dua arrow tu macam ini. Macam ini. Ini yang mengion separuh. Itu untuk siapa? Itu untuk asid lemah. So, asid lemah merupakan asid mengion separuh di dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Tadi asid kuat, ulang balik asid kuat. Asid kuat mengion lengkap, menghasilkan ion hidrogen kepekatan tinggi. Asid lemah, asid mengion separuh, separuh di dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Ini bermaksud darjah penceraian dia, dia bila dia pergi ke sini dia boleh jadi macam ni. Maksudnya bukan semua
Okay, ion CH3 ni pecah. So dia masih lagi ada molekul CH3 COOH di dalam larutan tersebut. Sebab itu dia nampak tak gambar ni. Ini kan bila masukkan dalam air, ada yang jadi ion hidrogen, ada yang jadi ion etanoid, tapi ada juga ion yang masih kekal menjadi molekul asid etanoik. Okay. Masih lagi ada yang kekal dalam jadi asid etanoik. Okay. So itulah yang kita panggil asid lemah. Okay. Alkali pula. Okay. Alkali pun sama. Dia ada alkali kuat dan alkali lemah. Apa maksud alkali tadi? Alkali ialah bahan kimia yang melarut di dalam air menghasilkan ion hidroksida. So untuk alkali kuat dia tukar ini je. Alkali kuat ialah alkali yang mengion lengkap. Okay, kuat dia mesti mengion lengkap. Di dalam air, sama tak tadi dalam air, untuk menghasilkan ion hidroksida. Kepekatannya tinggi. Kamu hanya tambahkan kepekatan yang tinggi. Okay, so alkali kuat ini, okay, bila dia mengion maksudnya semua NaOH akan pecah jadi Na OH minus. Tak ada lagi yang tinggal molekul NaOH. Tak ada. Dia tak ada. So dia hanya semua akan pecah. Tetapi untuk alkali lemah macam asid lemah tadi mengion separa. Alkali yang mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Ini bermaksud bila dia masukkan di dalam air, so ada wujud ion hidroksida, ada wujud ion amonium, ada juga wujud lagi molekul amonia. Maksudnya bukan semua molekul amonia ni terpecah menjadi ion. Tak semua. Itu yang kita panggil mengion separa di dalam air. Itu yang kita panggil mengion separa di dalam air. Okey, jom kita cuba test. Okey, jom kita test. Hana tak pernah cikgu dengar suara. Ya. Apa kata jawab soalan untuk maksud asid kuat? Asid kuat merupakan asid yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, TP3 untuk Humaira. Okey, Syafiqah tolong jawab untuk asid lemah. Asid lemah ialah merupakan asid yang mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, good. Okey, Sarah cuba untuk alkali kuat. Alkali kuat ialah alkali yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Ya, saya nak dengar ion hidroksida yang tinggi. Terima kasih. Aina, alkali lemah. Alkali lemah ialah alkali yang mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey, dah tak ada suara ke Aina? Okey, terima kasih kepada semua Sri Kandi. Saya nak tanya lelaki, saya tak tahu nak tanya lelaki siapa. Semuanya tak nak jawab soalan saya. Okey, jom kita tengok soalan yang kedua. Kenapa dia kata larutan amonia sama kepekatan dengan larutan hidroksida mempunyai nilai pH yang lebih rendah? Okay, kenapa? So, sebab apa? Sebab amonia ni adalah asid alkali lemah. So, dia alkali lemah, dia akan mengion separa di dalam air. Dia akan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okay, kalau dan bila kepekatan kepekatan ion hidroksida yang rendah, maka pH dia adalah lebih rendah. Okay, so kalau untuk KOH pula, KOH, kamu cakap pula KOH adalah alkali kuat yang mengion lengkap di dalam air menghasilkan ion hidroksida yang tinggi. Okey, maka nilai pH dia akan menjadi lebih besar atau lebih tinggi. Ini. Yang ini, kamu kaitkan yang ini. Nah, ini. Kepekatan ion hidrogen tinggi
nilai pH rendah. Kepekatan air hidroksida tinggi, nilai pH pun akan tinggi. Okey. Kemudian, soalan yang kemudian, nilai pH asid nitrik 0.1 adalah berbeza dengan asid oksalik. Kenapa? So dekat sini kamu tahu bahawa asid oksalik adalah asid lemah. Okay, kamu cakap asid nitrik adalah asid kuat. Lepas tu kamu cakaplah yang macam saya cakap tadi. Kamu cakap asid kuat, asid nitrik akan mengion lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi, maka nilai pH akan menjadi kecil, akan menjadi rendah. Okey, asid oksalik pula kamu cakaplah asid oksalik adalah asid lemah, maka dia akan mengion separuh di dalam air, separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida ion hidrogen yang rendah, maka nilai pH akan menjadi lebih besar. Okey, lebih tinggi pun boleh. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, so nanti kamu boleh buat page 117. So contohnya saya bagi satu dah contoh. Okey, asid nitrik tadi cikgu dah bagi contoh. Asid nitrik cikgu dah bagi contoh. Okey, kalau itu asid karbonik. Okey, asid nitrik, asid sulfurik kamu dah boleh buat dah. Apa zarah yang hadir pun kamu dah tahu. Asid karbonik ni dia H2CO3, dia akan mengion separa. Mengion separa ni maksudnya arrow dia kena macam ni. Satu depan, satu belakang. Maksudnya dia boleh jadi ion balik, ion boleh jadi molekul balik. So dia akan menjadi hasilkan H+ tambah CO3 2- hasilkan 2. So apakah ion partikel yang ada, zarah yang ada? So kamu buatlah H+ ada, CO3 2- ada, dan kamu tambahkan dengan ini. Kamu tambahkan dengan ini. Sebab molekul asid karbonik pun akan ada juga. So untuk asid lemah mesti 2 arrow. Mesti 2 arrow. Okey. So tak ada masalah untuk ini. Page 118 pun tak ada masalah, kamu boleh buat. So waktu tutorial tinggal 10 minit. So tolonglah lengkapkan buku kerja. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab sudah hadir untuk kelas saya. So ada apa-apa soalan tak?